Assalamualaikum, nama saya Nurul Husna binti Ismail. Nombor matrik 263123 akan membentangkan tentang kajian sosioekonomi dalam kalangan keluarga mahasiswa di Inasis Petronas UUM semasa pandemik COVID-19. Pertama sekali saya akan membentangkan tentang bab 1 iaitu pengenalan. Sosioekonomi merupakan bidang ataupun kajian hubungan antara aktiviti ekonomi dan kehidupan sosial. Sosioekonomi ini memberi impak yang besar terutama kepada rakyat yang merupakan daripada golongan miskin tekar. Seterusnya, latar belakang kajian. Kajian ini hanya memfokuskan di Universiti Utara Malaysia iaitu di Inasis Petronas dan ingin mengetahui sosioekonomi keluarga pelajar Inasis Petronas masa COVID-19. Penyataan masalah. Keluarga mahasiswa memainkan peranan penting dalam peningkatan sosioekonomi dalam kalangan mahasiswa. Terdapat ahli keluarga yang terkesan dengan penularan wabak ini, maka kestabilan kewangan mereka terjejas dan ramai yang terpaksa diberhentikan kerja. Faktor perintah kawalan pergerakan juga menjadi satu beban atau masalah kepada semua golongan yang berstatus keluarga. Persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah sosioekonomi dapat dikenal pasti dalam kalangan keluarga mahasiswa dari Inasis Petronas? Yang kedua, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi sosioekonomi dalam kalangan keluarga mahasiswa dari Inasis Petronas? Yang ketiga, apakah kesan-kesan sosioekonomi terhadap keluarga mahasiswa dari Inasis Petronas sepanjang pandemik COVID-19? Terdapat 3 objektif kajian. Pertama, mengenal pasti demografi pelajar Inasis Petronas. Yang kedua, mengkaji faktor yang mempengaruhi sosioekonomi dalam kalangan keluarga pelajar Inasis Petronas. Yang ketiga, menganalisis kesan sosioekonomi dalam kalangan keluarga Inasis Petronas sepanjang COVID-19. Seterusnya, kepentingan kajian. Kajian ini amat penting untuk manfaat sebagai rujukan kepada masyarakat dalam menyelesaikan isu berkaitan sosioekonomi dalam kalangan mahasiswa. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang bab 2 iaitu sorotan karya. Pendahuluan, menerangkan tentang kajian lepas berkaitan impak pandemik COVID-19 terhadap sosioekonomi kepada masyarakat yang dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lain. Konsep sosioekonomi. Menurut Jason Gordon 2021, sosioekonomi mempertimbangkan kesaling hubungan ekonomi dan tingkah laku sosial. Ia mengkaji bagaimana norma dan kepercayaan sosial mempengaruhi tingkah laku pengguna dan seterusnya arah aliran pembelian mereka. Evan Tarver, sosioekonomi menunjukkan bagaimana kumpulan sosial atau kelas sosioekonomi yang tertentu berkelakuan dalam masyarakat, termasuk tindakan mereka sebagai pengguna. Tambahnya lagi, kelas sosioekonomi yang berbeza mempunyai keutamaan yang berbeza mengenai cara mereka menyalurkan pendapatan mereka. Kajian lepas. Menurut kajian Amirah Izzati, Ainiza dan Iswam pada tahun 2021 mengenai kesan norma baru terhadap pengguna dari aspek aktiviti sosial. Hasil dapatan menunjukkan penurunan kadar kes COVID-19 dipengaruhi oleh tingkah laku sosial masyarakat terhadap pemantauan sepanjang PKP ini dilaksanakan oleh kerajaan dan juga membuktikan bahawa masyarakat menerima kesan negatif dalam menghadapi norma baru untuk melakukan aktiviti sosial seperti biasa. Kajian daripada Nazrin, Rohaya dan Wafi pada tahun 2021 mengenai impak perintah kawalan pergerakan terhadap golongan miskin yang telah diambil kira daripada cerpen yang dihasilkan oleh Saiful Ghazali yang bertajuk Kuchitara 2020. Hasil kajian telah mendapati bahawa apa yang ditunjukkan dalam cerpen ini terdapat 6 tema isu masalah yang membelenggu golongan miskin ketika PKP, iaitu ketidakstabilan emosi, tekanan hidup, keganasan tingkah laku, masalah sosial, ancaman kesihatan dan pengingkaran norma. Manakala menurut Hasan Muqtada, Raimi Nadira, Haziq Azli, Ukani Meshwari, Khairul Faizah dan Fatia pada tahun 2021, kajian membincangkan tentang impak pandemik COVID-19 ke atas golongan B40. Dapatan kajian yang penting untuk dikemukakan ialah bantu kerajaan seperti bantuan prihatin nasional memberi impak positif dalam kelangsungan hidup golongan B40 di era yang mencabar ini. Seterusnya, perbezaan kajian terdahulu. Kajian ini berbeza dengan kajian lepas di mana kajian ini lebih fokus kepada hubungan antara pandemik COVID-19 dengan sosioekonomi dalam kalangan keluarga mahasiswa di Inasis Petronas UUM. Manakala kajian lepas lebih memfokuskan sosioekonomi dalam kalangan masyarakat setempat bukan dalam kalangan keluarga mahasiswa.
Seterusnya ialah metodologi kajian. Penerangan merangkumi hipotesis dan teknik kajian sumber data dan kaedah pengumpulan dan kaedah menganalisis maklumat dan data. Bab ini juga menerangkan skop kajian merangkumi penyelidikan sasaran yang terlibat dalam kajian ini. Metodologi kajian. Metodologi pemilihan sistem yang merangkumi kaedah prinsip yang digunakan dalam sesuatu aktiviti dan disiplin metodologi kajian digunakan dalam mengumpul, menguji, menganalisis maklumat dan data kajian dijalankan. Hipotesis kajian. Hipotesis yang pertama, pendapatan dalam kalangan keluarga mahasiswa di Inasis Petronas UUM meningkat oleh kerana pandemik COVID-19. Yang kedua, pendapatan dalam kalangan keluarga mahasiswa di Inasis Petronas menurun oleh kerana pandemik COVID-19. Hipotesis kajian. Teknik kajian yang digunakan adalah sumber data daripada data primer dan data sekunder. Iaitu data primer ialah penyelidikan kuantitatif, iaitu mengedarkan borang soal sidik dalam platform media sosial. Data sekunder pula sumber data penyelidikan yang dibolehi daripada sumber sedia ada, contohnya daripada internet, artikel jurnal dan pengajian tesis. Bagi kawasan penyelidikan telah memilih Malaysia yang difokuskan di UGM, iaitu bagi mahasiswa Inasis Petronas. Instrumen kajian. Borang soal sidik, peralatan perisian atau perkakasan komputer yang digunakan sebagai kaedah pengumpulan barang dan data serta elemen kajian. Skop kajian. Kawasan kajian ialah di Universiti Utara Malaysia. Pengkajian hanya memfokuskan kajian ke atas mahasiswa yang tinggal di Inasis Petronas UUM. Sasaran responden mahasiswa yang menginap di Inasis Petronas UUM. Sampel kajian ini akan tertumpuk pada 60 orang responden. Jangka masa kajian dijalankan selama 3 bulan bermula pada bulan November 2021 hingga bulan Januari 2022. Sampai di sini saja pembincangan saya. Sekian, terima kasih.